Servis aircon kah? Halo? Ya, betul. Ada apa? Saya boleh bantu? Oh ya, saya nak servis aircon dekat tempat kerja Oh, boleh Puan. Dekat mana? di Ozek Sarawak sini, dekat Metro City, berhadapan dengan Red Bundle. Oh, situ. Okey, tahu. Okey, nanti sekejap saya datang. Sekejap saya datang. Okey Puan. Okey. Alright. Seram. Sini dulu, Sam. Yes, boss. Okey, tadi ada sudah dari Ozek phone yang mau mereka mau kita buat servis aircon. Service record. Ya. Okay. Sedia semua barang-barang. Okay. Lepas tu kita pergi dalam pukul 3 nanti. Pukul 3. Ya, kita gerak terus pergi ke Ozek sebelah warung Fauziah tu, dekat sini. Okey, nanti sedia kereta apa semua barang-barang semua tu kita pergi sana. Okey. Jangan lupa tangga. Okay. Okey. Tangga yang Tangga merah ya. rendah ya? Betul. Okey. Yang kayak ini je lah. Malas lah. Macam. Selamat petang. Dari Daikin Servis Ah, aircon betul. kah? Okey. Masuk. Assalamualaikum. Di belakang. Betul. Di sebelah sini. Dia dapat berapa sejauh? Okey. Kita call line mana? Okey. Kami call. Hello. Ini 999 kah? Halo ya, talian kecemasan 999 di sini. Boleh saya bantu? Nama saya Hazel. Saya ingin melaporkan ada kemalangan dekat tempat saya. Oke, baik cik. Boleh beri alamat mana lokasi kemalangan? Lokasi dekat Ozek Sarawak. Oh, Ozek Sarawak dekat mana tu cik? Metro City, berhadapan dengan Red Bundle. Kemalangan apa tu cik? Ada kemalangan, kecederaan lah. Oke, mangsa kemalangan dari syarikat mana dan apa aktiviti pekerjaan mangsa cik? Daripada Daikin Servis aircon. Ya, dia terjatuh. Oke cik, boleh bagi tahu lebih lanjut macam mana keadaan mangsa sekarang? Okey, keadaan bangsa agak teruk sikit lah. Jadi saya minta pasukan cepat datang lah. Sebab ini memang kecemasan. Baiklah cik, jangan risau, bantuan akan tiba dengan segera. Terima kasih juga cik. Kami prepare loh.
lah bos. Ada perkara tak bagus lah aku. Tu kita punya kerja potong tadi. Siap. Sekarang dua pergi hantar pergi ke hotel kan. Aduh, kemana? Boleh tak kamu ambil gambar dan nak tengok apa yang terjadi sebenarnya? Ini gambar? Okey, saya akan ambil gambar. Okey bos, Okey. Siapa ni? Hello? Ya tuan, saya Ashraf. Oh, saya sekarang di hospital. Ya, masih lagi belum keluar. Doktor ada bagi tahu kaki kanan patah. Ya. Oh, sebenarnya hari itu saya naik tangga, tapi tangga tak cukup tinggi lah tuan. Jadi saya cuba untuk menjengket sikit, tapi malangnya kaki saya licin lah tuan. Saya tergelincir, saya jatuh ke bawah dan saya jatuh, kemudian tangga dekat atas badan saya lah, tapi kaki terus immediately. Hello, salam sejahtera Encik. Boleh saya bercakap dengan Encik Kamarudin? Ya, saya Encik Muni dari Daiker Econ Company selaku pegawai penyiasat keselamatan yang melibatkan kemalangan Encik Ashraf. Adakah Encik sudi meluangkan sikit masa untuk membantu? Ya, beberapa maklumat berkenaan keterangan kemalangan yang telah berlaku. Ya Encik Boni, boleh, tak ada masalah. Saya dengan senang hati lah kalau boleh bantu pihak tuan untuk menyelesaikan masalah kemalangan pada tempoh hari. Boleh Encik, tak ada masalah. Dalam isu ni saya akan tolong bantulah pihak tuan untuk memberikan keterangan berkenaan dengan kemalangan yang berlaku hari itu. Terima kasih Encik kerana sudi meluangkan masa. Okey, seterusnya saya akan meluangkan Encik beberapa soalan berkenaan kemalangan yang telah berlaku. Saya harap Encik dapat memberikan keterangan dengan jujurlah bagi menyelesaikan masalah kemalangan ini. Baik, adakah Encik mengenali Encik Muhammad Ashraf bin Mazihu? Encik Ashraf, secara amnya saya tak mengenalilah Encik Ashraf kerana rasanya ini pertama kali Encik Ashraf datang ke OSEC Sarawak. Itu pun datang disebabkan oleh repair untuk aircon tu lah. Sebelum meneruskan soalan dengan lebih lanjut, bolehkah saya tahu tugas Encik di OSEC Sarawak? Saya seorang fisioterapis bertugas di OSEC Sarawak. Saya bertugas di sini rasanya dalam 3 tahun lah. Okey, bilakah anggaran waktu kemalangan berlaku? Kemalangan tersebut kalau saya tak silap dia dalam around 3.15 petang pada 7 Disember 2023 yang lepas. Bolehkah Encik beritahu di manakah kemalangan tersebut berlaku? Disebabkan aircon tersebut dia terletak di ground floor berhadapan dengan bilik saya sendiri. Semasa kemalangan berlaku, di manakah Encik berada pada ketika itu? Semasa kemalangan saya berada di dalam pejabat untuk melakukan tugasan harian saya seperti biasalah. Jadi Encik Ashraf dan rakan sekerjanya datang untuk melakukan repair aircon yang berada di depan bilik saya. Semasa Encik Ashraf menaiki tangga, saya melihat dia tergelincir daripada tangga dan terus jatuh ke lantai. Pada masa tersebut saya nampak Encik Ashraf menjerit kesakitan dan saya expect something yang teruk lah yang berlaku kepada dia. Saya terus bergegas daripada pejabat saya keluar
untuk memberikan bantuan first aid kepada beliau. Pada masa yang sama juga saya minta Encik Hazel ataupun rakan sekerja saya Puan Hazel untuk menelefon panggilan kecemasan untuk bantuan ambulan datang ke OSEC Sarawak. Apakah kecederaan yang telah dialami oleh Encik Ashraf semasa kemalangan tersebut berlaku? Saya rasa berlaku kepatahan kepada tulang kaki depan dia. Okey, terima kasih Encik Boni. Ya, sama-sama, tak ada masalah. Hello, salam sejahtera Encik. Selamat datang. Kami dari pihak Daikin Econ Service. So, pihak kami hari ini ingin menjemput Tuan untuk memberikan keterangan lebih lanjut berkaitan dengan kemalangan tempoh hari. Keterangan yang sudah diterima sebelum ini sudah diterima oleh pihak kami. Salam sejahtera Encik Elvin. Tak ada masalah Encik. Saya boleh berketerangan berkenaan dengan isu hari itu. Ada apa-apa yang boleh saya tambah lagi? Bagi kejadian kemalangan melibatkan Encik Ashraf tempoh hari, adakah Encik mempunyai keterangan berkaitan kenapa insiden tersebut boleh berlaku? Actually, apa yang berlaku hari itu mungkin ada beberapa detail yang saya lupalah nak maklumkan dengan Encik, tambahan daripada isu hari itu yang mungkin boleh menjadi penyebab kepada kemalangan Encik Ashraf. Satunya saya perasan bahawa Encik Ashraf menjalankan tugas bersama rakan sekerjanya dan saya dapati rakan Encik Ashraf tangga yang dia gunakan, pemilihan tangga itu saya rasa agak rendah kerana lokasi aircon tu agak tinggi. Jadi Encik Ashraf sepertinya menjengkit di tangga untuk melakukan repair. Itu pertama lah. Yang kedua yang saya notice adalah saya dapati rakan setugas Encik Ashraf dia asyik menggunakan telefon. Walaupun semasa Encik Ashraf menaiki tangga dan nak melakukan repair tu, dia still lah menggunakan telefon bimbit dia dan tidak memerhatikan pekerjaan yang dilakukan oleh Encik Ashraf. Saya rasa ini antara yang boleh menjadi isu kemalangan pada tempoh hari lah Encik, dan saya rasa itu sahaja kot yang saya perasan. Baik. Okey, terima kasih atas penjelasan Encik ya. Okey, sama-sama Encik Alvin. Itu sahaja kan Encik Alvin, tak ada apa-apa? Itu saja. Okey, terima kasih Encik Alvin. Terima kasih. Hello, salam sejahtera Encik. Boleh saya bercakap dengan Encik Velop? Saya Velop, ya. Siapa ni? Apa boleh saya bantu? Saya Encik Elvin dari Daikin Econ Company selaku pegawai penyiasat keselamatan yang melibatkan kemalangan Encik Ashraf. Adakah Encik sudi meluangkan sedikit masa untuk membantu memberikan beberapa maklumat keterangan berkenaan kemalangan yang telah berlaku? Boleh Encik. Saya tidak ada masalah dalam memberi keterangan berkenaan kemalangan Encik Ashraf tu. Terima kasih Encik Velop kerana sudi meluangkan masa untuk saya. Seterusnya, saya akan menyoal Encik beberapa soalan berkenaan kemalangan yang telah berlaku ke atas Encik Ashraf. Saya berharap Encik dapat memberikan keterangan yang jujur bagi membantu menyelesaikan kemalangan ini. Baik. Adakah Encik mengenali Encik Muhammad Ashraf bin Masihu? Ya, Encik Ashraf merupakan rekan sekerja saya di Daikin lah. Ni, beliau sudah berkahwin. Dikenalkan seorang anak juga. Dia berasal dari kota Semahat, Kuching, Sarawak. So, berapa lamakah Encik mengenal Encik Ashraf? Encik Ashraf telah bekerja bersama saya selama 3 bulan di Daikin Econ Company. Okey. Sebelum meneruskan soalan dengan lebih lanjut, bolehkah saya tahu tugas Encik di Daikin Econ Company? Saya merupakan seorang penyedia kepada Encik Ashraf.
Di Lekin itu ya betul Cik. Saya telah bekerja di sini selama lebih kurang 5 tahun, 5 tahun setengah. Betul. Okey, so menurut pandangan Encik, apakah tugas yang dilakukan Encik Ashraf semasa kemalangan berlaku? Encik Ashraf merupakan seorang pekerja yang ditugaskan untuk menyelenggara pawai dingin di OSEC Sarawak. Betul. Okey, bilakah anggaran waktu kemalangan berlaku? Kemalangan berlaku pada, kalau tak silap saya, 7 Disember 2000 tahun ini, baru saja minggu lepas. Betul. Jam 23, jam 11. Lebih kurang jam 3.15 petang. Bolehkah Encik beritahu di manakah kemalangan tersebut berlaku? Saya tidak pasti kedudukan sebenar lokasi di bangunan tersebut. Karena saya pertama kali masuki bangunan tersebut, ya betul. Saya hanya tahu kemalangan tersebut berlaku di bawah dingin. Di sebuah satu laluan lah di bangunan tersebut. Semasa kemalangan berlaku, di manakah Encik berada pada ketika itu? Semasa kemalangan berlaku, masa itu saya berada di sisi tangga, di mana tempat Encik Ashraf jatuh tu, sisi badan saya pada ketika itu sedang berdiri sambil memegang tangga. Iyalah, silap saya juga lah. Kanan kiri dan sebelah tangan saya itu saya betul dan pun ada kerja juga, ada semua lain hanya tidak nak saya ada konsep tu ya, saya dulu tiba sekarang sedikit sedikit dalam kita positif saya larang kanan saya pegang terlepas. Ialah saya buat dengan saya ni. Kawan BS. Okey, bolehkah Encik terangkan dengan lebih lanjut berkenaan situasi semasa kemalangan berlaku? Pada ketika itu saya tidak sempat menahan tangga tu. Apabila kan dia jatuh dan Encik Ashraf pun terjatuh ke lantai. Dia meraung sakit, dia kata kaki sakit. Saya cuba menenangkan Encik Ashraf. Sebagai seorang penyelia di tempat kerja tersebut, apakah tugas dan tanggungjawab yang sepatutnya Encik laksanakan? Pertama sekali saya ingin minta maaf lah dengan Ashraf dan rasa kesal dengan diri saya kerana tidak menentukan sekitar tempat kerja bersama menyebabkan kemalangan aku. Sebelum melaksanakan kerja, saya sepatutnya memberikan kalimat untuk training dan mengingatkan kerjaan saya keselamatan menggunakan kerja supaya saya tidak berkeselamatan. Saya juga banyak dalam kerja saya memakai juga. Semasa kerja saya berguna menggunakan keselamatan sampai tidak supaya tidak laku sebarang kemalangan seperti ini. Kemeheran dan pengalaman yang terdapat pada kerja saya juga perlu diteliti lah agar sesuai dengan kerja yang diberikan. Saya keseluruhannya lah saya perlu memastikan kerja saya mematuhi undang keselamatan kerja lah sama ada seperti kerja lah. Okey, apakah kecederaan yang telah dialami oleh Encik Ashraf semasa kemalangan tersebut berlaku? Saya tak pasti kecederaan yang dialami oleh Encik Ashraf. Semasa saya berada di tempat kejadian, saya melihat Encik Ashraf meraung sekitar sampai pegang kaki kanan. Kanan. Saya menyangkakan kaki kanan Encik Ashraf patah. Baik, terima kasih atas kerjasama dan masa yang diluangkan Encik Wemo. Saya harap perkara ini tidak berulang ya, demi kesejahteraan tempat kerja kita bersama. Hello, salam sejahtera Cik. Ya, saya
Hazel, ada apa yang boleh saya bantu? Saya Encik Elvin dari Daikin Econ Company selaku pegawai penyiasat keselamatan yang melibatkan kemalangan Encik Ashraf dari Daikin Econ Company. Adakah Puan sudi meluangkan sedikit masa untuk membantu memberikan beberapa maklumat keterangan berkenaan kemalangan yang telah berlaku? Boleh Encik, saya sangat senang hati untuk membantu Encik lah. Okey. So, bolehkah Puan terangkan dengan lebih lanjut berkenaan situasi semasa kemalangan berlaku? Ya boleh. Okey, semasa kemalangan berlaku, saya berada di kaunter utama sedang menyediakan laporan saya seperti biasa. Lokasi saya tu tidaklah terlalu jauh daripada kawasan kemalangan, Encik Ashraf. Jadi, semasa kemalangan tersebut, saya hanya sempat melihat Encik Ashraf menjerit kesakitan. Saya dipanggil oleh Encik Kamaluddin untuk mengambil keperluan kecemasan bagi membantu Encik Ashraf. Namun, pada apa yang saya dapati pada masa itu, bahkan setugas Encik Ashraf sepertinya agak reka menggunakan telefon bimbit sepanjang mereka berada di OZEC. Namun, saya tidak mengendahkan keadaan tersebut. Saya juga dapati bahawa semasa Encik Ashraf berada di lantai, beliau menggunakan stokin. Jadi saya agak muskil. Dalam proses kerja mereka, adakah ia selamat? Saya terfikir juga. Ini mesti sudah semestinya kalau menggunakan stokin kurang cengkaman pada kaki dan yang boleh menyebabkan tergelincir dan jatuh. Okey, so Ya, itu saja. okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan di atas keterangan yang diberikan. So, soalan terakhir, adakah Encik Velop mengarahkan Puan untuk mengisi apa-apa borang ya semasa mereka sampai ke OZEC pada tempoh hari? Borang berkaitan requisition service? Oh ya, Encik. Tidak, Encik. Tiada sebarang borang diberikan oleh Encik Velop. Beliau hanya memaklumkan bahawa salinan penyata servis akan dihantar kemudian. Okey, Puan Hazel. Rasanya itu sajalah yang ingin saya tanya berkaitan insiden tersebut. So, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan di atas masa yang telah diluangkan pada hari ini ya. Ya, okey Encik. Tidak ada masalah. Saya dengan besar hati sekiranya dapat membantu pihak Tuan dalam menjalankan penyiasatan ini. Terima kasih Encik. Sama-sama, Puan Hazel. Terima kasih saya ucapkan kepada ahli mesyuarat kerana dapat menghadirkan diri bagi perbincangan berkaitan kemalangan yang berlaku kepada salah seorang kaki tangan kita, Encik Ashraf, semasa beliau menjalankan tugas di OZEC Sarawak tempoh hari. Laporan kemalangan yang diterima dari pihak hospital mengesahkan bahawa kaki beliau patah diakibatkan kemalangan tersebut. Kita juga telah menerima data collection daripada internal investigator melalui keterangan yang mereka dapat daripada 3 saksi di tempat kejadian. Investigator yang dilantik adalah Encik Boni dan Encik Alvin. Isu kemalangan yang berlaku ini merupakan insiden kemalangan di tempat kerja disebabkan oleh beberapa faktor yang boleh dielakkan. Antara data yang diterima oleh investigator semasa penyiasatan tempoh hari adalah penggunaan tangga yang salah, kekurangan latihan pekerja tidak kompeten dalam menjalankan tugas, tiada prosedur kerja selamat dan sikap leka rakan sekerja semasa menjalankan tugas. Faktor yang pertama yang kita ingin lihat adalah penggunaan tangga yang salah. Adakah tiada latihan diberikan kepada pegawai berkenaan dengan tata cara ataupun prosedur pemilihan tangga yang bersesuaian? Untuk bahagian ini, Tuan Pengerusi, untuk makluman,
kesemua kaki tangan yang masuk bekerja ke syarikat kita, kita telah hantar mereka untuk menjalankan latihan yang berkaitan lah. Latihan yang diberikan adalah latihan kompetensi bersesuaian dengan yang mereka buat. Adakah terdapat bukti kehadiran ataupun sijil berkaitan dengan kompetensi kaki tangan tersebut? Untuk makluman pengerusi buat masa sekarang, data yang kita terima untuk Encik Ashraf masih tidak dikemaskini dan dalam laporan kompetensi dan juga di fail peribadi beliau. Pemaskinian sepatutnya dilakukan secara berkala bagi membuktikan bahawa latihan telah diberikan. Sekiranya tiada bukti dan kemalangan berlaku, ianya akan berbalik kepada syarikat kerana tidak melengkapkan kaki tangan dengan latihan yang mencukupi. Perkara ini diambil maklum Tuan Pengerusi. Saya akan cuba dapatkan informasi selanjutnya dan akan melihat semula perkara ini. Dan mungkin saya boleh tahu daripada unit kualiti sekiranya terdapat salinan kehadiran bagi latihan yang telah dijalankan oleh syarikat yang dihadiri oleh kaki tangan yang terlibat. Kalau mengikut fail kehadiran kaki tangan, Encik Ashraf sebenarnya telah menghadirkan latihan kompetisi tersebut. Namun, beliau gagal untuk menyerahkan salinan sijil kompetisi kepada HR. Perkara diambil maklum. Pastikan Encik Ashraf menghantar salinan sijil bagi simpanan syarikat. Diambil maklum Tuan Pengerusi, akan dikemaskini sekiranya data telah diterima daripada Encik Ashraf. Baiklah. Bagi isu tangga pula, adakah kita tidak mempunyai tangga yang lebih tinggi untuk digunakan bagi tugasan yang dijalankan oleh Encik Ashraf? Untuk makluman Tuan Pengerusi, bagi stor sekunder, kita ada 2 tangga. Satu tangga adalah lebih panjang dan lebih tinggi yang lebih bersesuaian dengan tugasan yang hendak dilakukan oleh Encik Ashraf. Sekiranya ada tangga yang lebih tinggi, kenapa Encik Ashraf memilih tangga yang rendah? Tuan Pengerusi, ini berkemungkinan penyilia yang bersama Encik Ashraf tidak menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan tugasan yang bakal dilakukan menyebabkan Encik Ashraf memilih tangga tersebut. Adakah Encik Wallop mengisi borang maintenance work order form dan mengambil maklumat yang mencukupi? Serta adakah borang tersebut telah ditandatangani oleh Encik Ashraf dan penyelia Encik Wallop? Setelah melakukan semakan fail, tiada borang yang diisi di bawah nama Encik Wallop. Untuk makluman Tuan Pengerusi, semasa penyiasatan dijalankan bersama Puan Hazel, beliau memaklumkan bahawa tiada borang yang diisi dan beliau juga memberitahu bahawa Encik Wallop akan mengantar penyerta servis kemudian setelah servis dijalankan. Ini bermaksud disebabkan kekurangan informasi yang diperolehi dari customer mengakibatkan kesilapan dalam memilih tangga tersebut. Ya betul Tuan Pengerusi, itu adalah berkenaan dengan pemilihan isu tangga. Jadi kita akan teruskan kepada isu yang kedua lah Tuan Pengerusi. Baiklah. Isu yang kedua adalah tiada prosedur kerja selamat. Syarikat kita telah menyediakan prosedur kerja selamat bagi semua tugasan melibatkan tugas-tugas di bawah skop elektrikal. Adakah prosedur kerja tersebut telah diberikan kepada pekerja dan pada masa yang sama, adakah ianya sudah dikemaskini? Kesemua prosedur kerja selamat telah disediakan dan ada untuk kegunaan semua kaki tangan. Kita telah menyediakan satu borang yang perlu ditandatangani oleh pekerja sekiranya mereka telah menghadiri bengkel SOP yang mana mereka telah membaca dan memahami isi kandungan SOP tersebut. Jadi sijil kehadiran mereka juga ada di dalam fail peribadi mereka. Ini termasuk untuk mangsa kita lah Encik Ashraf. Baiklah. Sekiranya sudah dimaklumkan apakah punca yang mengakibatkan Encik Ashraf tidak menjalankan tugasannya dengan betul? Tuan Pengerusi, semasa siasatan tempoh hari, 2 laporan yang kita terima dari Encik Kamaruddin dan Puan Hazel
yang mana tiada penyeliaan berkesan oleh Encik Verlob semasa ditugaskan bersama Encik Ashraf. Dan juga Encik Verlob tidak memberikan fokus sepenuhnya kepada tugasan Encik Ashraf yang mungkin mengakibatkan Encik Ashraf melakukan kerja dengan sambil lewa lah. Jadi ini juga boleh menjadi punca kepada insiden jatuh ini. Baiklah. Adakah kita pernah menerima apa-apa laporan berkaitan insiden yang sama sebelum ini? Tidak pernah, Tuan Pengerusi. Ini merupakan insiden pertama yang berlaku sepanjang penugasan Encik Ashraf. Namun bagi Encik Verlob, terdapat 2 insiden yang hampir sama berlaku pada tahun 2021 dan 2022 di mana laporan diterima berkaitan dengan penyeliaan Encik Verlob. Baiklah, diterima maklum. Terima kasih. Sama-sama, Tuan Pengerusi. Jadi untuk isu yang seterusnya Tuan Pengerusi, kita akan serahkan kepada Encik Boni selaku Safety Health Officer kita dan juga investigator bagi isu kemalangan ini untuk menerangkan dengan lebih lanjut isu-isu yang dia nak terangkan. Baiklah, ya, dipersilakan Encik Boni. Okey, terima kasih. Untuk makluman semua, Safety Department telah menilai kemalangan yang telah berlaku berdasarkan fishbone. Jadi di dalam kemalangan ini, Safety Department telah menilai ianya berpunca daripada 4 faktor utama, iaitu punca manusia, mesin, bahan dan kaedah. Okey. Jika kita melihat kepada punca manusia, yang pertama, di dalam kemalangan ini pekerja tidak diberikan latihan yang mencukupi dan perkara ini telah menyebabkan pekerja yang melaksanakan tugas tersebut tidak terlatih dan menjurus kepada pekerja berpotensi jatuh dari tempat kerja. Seterusnya, pekerja juga tidak fokus dan sambil lewa semasa bekerja dan membawa peralatan semasa mendaki tangga. Jadi etika ini tidak selamat dan seterusnya menyebabkan kemalangan ini berlaku. Seterusnya adalah punca mesin, iaitu di mana tangga yang digunakan tidak mematuhi piawai sirim, menyebabkan tangga tidak selamat digunakan, juga boleh menyebabkan kemalangan ini berlaku. Di dalam punca mesin ini juga mendapati tangga tiada pemeriksaan berkala, menyebabkan tangga yang digunakan ini tidak diselenggara dan rosak. Jadi keadaan ini menyebabkan kemalangan berlaku. Seterusnya, pergerakan tangga yang bergoyang, iaitu longgar semasa digunakan disebabkan tidak diselenggara, menyebabkan tangga yang digunakan oleh mangsa tidak stabil dan keadaan ini menyumbang kepada kemalangan yang berlaku. Okey, tuan-tuan, saya teruskan. Seterusnya adalah punca bahan. Okey, di dalam punca bahan ini Safety Department menilai ketinggian tangga yang digunakan tidak mencukupi, menyebabkan pekerja bertindak untuk melaksanakan atau melakukan jangkauan yang berlebihan semasa hendak melakukan kerja. Jadi etika kerja ini ataupun pelakuan ini juga menjurus kepada punca-punca kemalangan. Seterusnya, tangga juga didapati tidak mempunyai pemegang yang mencukupi. Jadi apabila tiada tempat pemegang, pekerja yang menggunakan tangga tersebut menjadi tidak stabil dan mudah jatuh dari tempat bekerja. Seterusnya di dalam punca bahan ini juga mendapati tangga tidak mempunyai tiang sokongan. Okey, kalau kita lihat tangga yang digunakan
sepatutnya dia berbentuk A-frame, di mana di bahagian tengah itu dia terdapat tiang sokongan. Jadi disebabkan dia tak ada tiang sokongan, tangga tersebut bergoyang. Okey. Jadi bila tangga tersebut bergoyang, hal ini akan mengundang kepada kemalangan, iaitu jatuh dari tempat tinggi. Seterusnya adalah punca kaedah. Punca kaedah ini kita akan melihat dari aspek kaedah ataupun teknik yang digunakan semasa kemalangan berlaku. Okey, Safety Department mendapati pekerja yang menggunakan tangga tersebut tidak melaksanakan ataupun tidak apply teknik pendakian tangga yang betul, iaitu triple contact, di mana menyebabkan pekerja hilang kawalan dan terjatuh. Seterusnya adalah kaedah yang berlebihan, jangkauan yang berlebihan. Okey, jangkauan yang berlebihan ini semasa menaiki tangga menyebabkan pekerja berada di kedudukan yang tidak stabil dan seterusnya menjurus kepada anggota pekerja tersebut jatuh. Okey, dan terakhir sekali di dalam punca kaedah ini, pekerja tidak menggunakan PPE yang sesuai. Okey, di dalam kemalangan ini pekerja menggunakan stokin, menggunakan stokin dan menyebabkan pekerja tergelincir semasa mendaki tangga dan menyebabkan pekerja jatuh dari tempat tinggi. Okey, sekian saja daripada Safety Department berkenaan dengan penilaian fishbone dalam kemalangan ini. Baik, Encik Boni. Terima kasih. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Boni di atas penjelasan fishbone tadi. Untuk makluman Tuan Pengerusi, Encik Boni dan Encik Alvin akan memberikan satu penerangan yang lebih mendalam berkenaan dengan rekomendasi apa yang perlu dilakukan oleh syarikat di dalam satu mesyuarat yang akan diadakan kemudian, dan kita akan tunjukkan kepada Tuan Pengerusi berkenaan rekomendasi tersebutlah. Baiklah, diterima maklum. Dan sekiranya tidak ada apa-apa isu yang lain, saya rasa itu sahaja daripada pihak investigator dan safety department berkenaan dengan isu ini. Itu sahaja Tuan Pengerusi. Baiklah, kalau begitu kita akan bersurai. Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk hadiri mesyuarat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengerusi. Kemalangan jatuh dari tempat tinggi menggunakan step ladder ini telah digariskan di dalam garis panduan pencegahan jatuh di tempat kerja oleh DOS Malaysia pada tahun 2007 dan Akta Kilang Jentera tahun 1997, BOEK, Regulation 1986, Part 9, Ladders and Step Ladders. Dalam kemalangan ini, saya melihat ianya berpunca daripada beberapa punca hazard, iaitu punca manusia, punca mesin, bahan dan punca kaedah. Bagi punca manusia, hazard yang terdapat adalah jangkauan yang berlebihan oleh pekerja. Pelakuan ini tidak selamat menyebabkan tangga yang digunakan tidak stabil kerana berlaku ketidakseimbangan beban yang ditampung oleh tangga tersebut. Langkah kawalan yang boleh dibuat adalah aktiviti kerja perlu dipertimbangkan secara terperinci sebelum melaksanakan kerja. Dalam kes ini, pertimbangan diberikan kepada penyimpanan alatan yang akan digunakan dari tangga dan apa-apa beban yang akan dibawa naik tangga. Peralatan hendaklah dibawa menggunakan tali pinggang peralatan, sarung atau kantung pada setiap masa. Selain itu, pekerja harus diberikan latihan sebelum mula bekerja di dalam sesuatu sektor atau bidang. Pekerja perlu dilatih dengan betul berkenaan dengan kaedah penggunaan tangga seperti menggunakan kedua-dua tangan semasa mendaki tangga, iaitu 3-point contact, membersihkan kasut supaya tidak licin, membersihkan anak tangga dan menentukan anak tangga tidak rosak. Seterusnya adalah punca mesin.
hazard yang terdapat adalah pergerakan tangga disebabkan oleh tergelincir, bergoyang atau kendur semasa digunakan. Jadi langkah kawalan yang boleh dibuat adalah tangga hendaklah dipasang dengan selamat di atas permukaan lantai yang rata dan kukuh untuk mengelakkan ianya daripada tergelincir. Nisbah bukaan tapak tangga hendaklah dioptimumkan pada nisbah 1/4 daripada ketinggian tangga. Penjagaan tambahan diperlukan jika kawasan tersebut sibuk dengan individu yang sedang berjalan kaki. Di dalam situasi kemalangan ini, rakan sekerja mangsa tidak peka terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan menyebabkan tangga tidak dapat dikawal dan menyebabkan mangsa terjatuh. Seterusnya adalah punca bahan. Hazard yang terdapat adalah tangga yang digunakan rosak. Jadi, langkah kawalan yang boleh dibuat adalah tangga hendaklah dibina dengan baik. Tangga haruslah diperbuat daripada bahan yang kukuh dan kekuatan yang mencukupi untuk digunakan. Tangga juga hendaklah diperiksa oleh penyedia keselamatan tapak dan diselenggara secara berkala. Seterusnya adalah punca kaedah. Hazard yang terdapat adalah tergelincir di atas anak tangga semasa mendaki. Pelakuan ini menyebabkan pekerja hilang keseimbangan tubuh badan semasa menaiki tangga dan menyebabkan pekerja terjatuh. Jadi langkah kawalan yang kita boleh buat adalah tangga hendaklah memanjang ke ketinggian sekurang-kurangnya 1 meter di atas titik lonjakan, atau pegangan tangan yang mencukupi hendaklah disediakan. Di dalam situasi kemalangan ini, pekerja didapati tidak mengekalkan jarak selamat dari titik lonjakan semasa berdiri di atas tangga. Hal ini menyebabkan pekerja tidak mempunyai tempat untuk membuat pegangan tangan yang kuat. Selain itu, pekerja mesti mengekalkan teknik 3-point contact dengan tangga pada setiap masa. Pekerja perlu diberikan PPE yang sesuai seperti menggunakan kasut yang sesuai, iaitu anti gelincir semasa melakukan aktiviti yang menggunakan tangga. Dalam situasi kemalangan ini, pekerja tidak mengaplikasikan teknik yang selamat semasa mendaki. Pekerja juga tidak diberikan PPE yang sesuai semasa melakukan kerja. Pada pandangan saya, pekerja perlu melaksanakan langkah-langkah keselamatan sebelum, semasa dan selepas melaksanakan suatu kerja. Sebelum proses pemilihan tangga, semua tangga mestilah daripada bahan yang kukuh, kekuatan yang mencukupi dan bebas daripada kecacatan maka bentuk, dan mesti mematuhi P1 siri. Tentukan ketinggian di tempat kerja sebelum memilih tangga yang hendak digunakan. Tangga yang tidak mencukupi ketinggian yang tidak boleh digunakan. Jangan gunakan tangga yang dalam keadaan buruk, bahan tidak kukuh atau kekuatan tangga yang tidak mencukupi. Step ladder adalah tangga yang tidak boleh dilaraskan panjangnya, mempunyai tali yang rata dan mempunyai tiang sokongan berayun ke belakang. Ketinggian maksimum penggunaan step ladder ialah 6.1 meter. So semasa melaksanakan kerja itu, semasa menggunakan tangga, jangan bawa sebarang barang dan peralatan dengan tangan semasa menaiki atau menuruni tangga. Orang di tangga harus mengekalkan 3-point contact pada setiap masa. Jangan gunakan tangga di mana tangga boleh bersentuhan dengan puncak kuasa elektrik. Jangan gunakan tangga yang mengandungi logam berhampiran peralatan elektrik hidup. Jangan mendirikan tangga di kawasan laluan pintu masuk jalan, masuk atau tempat lain di mana seseorang yang melalui laluan tersebut boleh menyebabkan tangga tumbang. Jangan bekerja pada tangga secara berterusan untuk jangka masa yang panjang. Itu masa maksimum yang disyorkan ialah 10 hingga 15 minit. Jangan terlalu menjangkau objek yang terlalu tinggi. Pastikan badan kekal dalam keselisan dan pastikan kedua-dua kaki berada di anak tangga yang sama sepanjang lugasan. Jangan menggunakan tangga, melainkan bekerja menggunakan kasut yang anti gelincir dipakai. Selepas melakukan kerja, itu selepas menggunakan tangga, simpan tangga di tempat yang selamat dan terhindar daripada kesan basah dan suhu yang berlebihan. Hello, salam sejahtera Encik Excel. Encik Excel ada ke lapangan tak? Hello? Ya, teruskan Encik Boni. Okey, Encik Excel, untuk makluman Encik, Safety Department telah selesai menjalankan siasatan ke atas kemalangan yang melibatkan Encik Ashraf. Jadi, hasil daripada siasatan tersebut, kami mendapati bahawa akar punca kepada kemalangan tersebut adalah kerana kurangnya
kesedaran penyedia dan pekerja terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Mengikut perincian daripada kemalangan tersebut, penyedia tidak memberikan fokus dalam memantau pekerja, manakala pekerja pula tidak memakai PPE di tempat kerja. Jadi, apakah cadangan daripada hasil siasatan kemalangan tersebut? Kami mencadangkan agar pihak majikan memberikan latihan yang cukup kepada pekerja baru. Antara latihan yang perlu ditekankan adalah keselamatan menggunakan tangga, bekerja di tempat tinggi dan penggunaan PPE yang betul. Saya bersetuju dengan pandangan Cik. Tetapi, sekiranya perkara ini berulang, apakah tindakan kita seterusnya? Kita juga ada mencadangkan supaya majikan melaksanakan sistem merit dan demerit seperti kenaikan gaji dan bonus tahunan pekerja dikurangkan sekiranya terdapat salah laku. Saya rasa itu cadangan yang baik supaya dapat menggalakkan pekerja mematuhi undang-undang keselamatan di tempat kerja. Terima kasih atas kerjasama Encik Excel di atas keprihatinan Encik dalam menyelesaikan kemalangan ini. Sama-sama Encik Boni. Kita bersama-sama berharap